Air terjun Namtok Mesurin di Taman Negara Thailand dikelilingi oleh pergunungan tinggi di mana air terjun satu tingkat mengalir sepanjang tahun. Ianya adalah salah satu air terjun tertinggi di Thailand, turun dari ketinggian sekitar 180 meter. Air terjun adalah antara destinasi pelancongan yang popular di Mae Hong Son kerana pelancong boleh mengunjungi sepanjang musim. Laluan ke air terjun telah diperbaiki pada jarak sekitar 9 km dari pusat daerah Kun Yuam ke Gunung Doi Mae Yuko. Wichai Pinasu, pengarah Taman Nasional di Mae Saryang, mengatakan Taman Nasional Namtok Mesurin siap sedia menyambut para pengunjung setelah penutupan sementara kerana wabak COVID-19. Penutupan masa lalu merupakan peluang yang baik untuk pemulihan semula jadi dan penyelenggaraan jalan dan kemudahan penginapan termasuk banglo dan tapak perkhemahan di taman berkenaan dan pegawai taman berkenaan bersedia untuk memastikan keselamatan awam dan melaksanakan langkah-langkah kawalan COVID-19 di sana sepanjang waktu. Penularan pandemik COVID-19 tahun ini memberi impak yang sangat besar khususnya kepada individu yang pernah disahkan positif penyakit itu. Antara yang paling mencabar bagi mereka selain berdepan kesakitan adalah persepsi masyarakat. Bekas pesakit coronavirus di Malaysia sukarela berkongsi pengalaman dan menceritakan apa yang dilalui mereka ketika tempoh rawatan atau kuarantin. Ibarat berperang tanpa melihat musuh, itulah perasaan yang digambarkan bekas pesakit COVID-19 apabila keputusan RT-PCR disahkan positif. Meskipun kini telah bebas daripada pandemik yang ditakuti itu, Nur Halim Zaini yang disahkan positif pada Mac lalu masih belum melupakan pengalamannya berada di wad isolasi. Disahkan positif, saya dipindahkan ke satu tempat yang dikenali sebagai pusat isolasi. Perasaan yang paling terasa berjauhan dengan bukan sekadar dengan manusia, tapi dengan benda-benda yang hari-hari kita jumpa, bunyi, bising, komplain, jok, hilang. Sangat terasing dan pada masa sama sangat menekankan. Akur dengan ketentuan dan sabar akan impak pandemik kepada semua, beliau mengambil pendekatan mengumumkan di media sosial mengenai keadaannya agar semua individu yang menjadi kontak rapat hadir menjalani ujian swab. Manakala bagi Muhammad Syahluddin Suhaili mengimbas kembali perasaannya ketika dihubungi CPRC Labuan dan diusung ke ambulan, sedih, sebab dan takut menyelubunginya. Tidak mengalami sebarang gejala dan masalah kesihatan ketika menjalani rawatan. Yang menjadi beban kepada beliau adalah persepsi semua individu yang mengenalinya. Gusar akan memberi kesan kepada pekerjaannya, hubungan sosial bersama sahabat dan masyarakat. Hanya air mata dan dinding putih menjadi penaman beliau ketika itu. Selepas saya dapat memberitahu yang saya positif dan kos adalah macam rasa diri dipersalahkan tu ada. Memang adalah stigma yang, tetapi benda ni kalau Tuhan sudah memberi akan dapat jugalah. Okey. Nasihat saya kepada orang-orang yang berfikiran negatif, minta tolonglah. Jangan. Sebab benda ni bukan diminta, bukan meminta. Sebaiknya doakan yang terbaik, support. Itu yang penting. Ini pula cerita Gilorian Gabriel. Walaupun tidak disahkan positif COVID-19, namun menjalani 14 hari kuarantin wajib di rumah turut memberi impak kepada emosi dan mental. Menurut beliau, individu yang menjadi kontak rapat kepada pesakit positif COVID-19 tidak patut dipersalahkan. Ini kerana ia hanya akan mengganggu emosi mereka. Tertekan sebab tidak dapat bergaul dengan sesiapa. Jadi saya kena bertahan, bersabar sendiri. Tidak dapat luahkan sepenuhnya apa yang saya rasa. Di sini saya akui memang saya depres. Orang-orang individu yang di kuarantin ini pun memerlukan bantuan sokongan daripada sokongan moral macam. Berhubung persepsi negatif serta stigma segelintir masyarakat terhadap pesakit COVID-19, kesemua mereka berharap agar masyarakat berhenti menyalahkan sesama sendiri. Sebaiknya mereka diberi motivasi dan sokongan agar sentiasa kuat untuk berdepan dengan orang ramai dan menjalani kehidupan seperti biasa.
coronavirus tidak mengenal bangsa, agama maupun status. Penting untuk masyarakat sentiasa patuhi garis panduan kesihatan yang telah ditetapkan kerana kita masih berjuang menentang pandemik COVID-19 yang tidak mampu dilihat dengan mata kasar. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi menekankan perlunya ASEAN mengejar perpaduan dalaman dan kestabilan luaran yang lebih besar agar dapat bertindak balas dengan berkesan terhadap perubahan dinamik geostrategik dan peningkatan ketegangan di kalangan pemain utama. Kenyataan itu dibuat semasa ucapannya pada upacara pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-37 yang diadakan pada 12 November lalu. Dengan latar belakang peningkatan polarisasi dan pembentukan blok dan pakatan baru, Aung San Suu Kyi menambah bahawa adalah sangat penting untuk ASEAN memperkuatkan kemampuan untuk mengekalkan perpaduan di kalangan anggota. Oleh kerana hubungan luar merupakan tonggak penting untuk merealisasikan visi ASEAN tentang komuniti yang berpandangan luar, Aung San Suu Kyi menyatakan pentingnya menguruskan peningkatan permintaan untuk perkongsian dan menjalankan pusat ASEAN dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN sendiri. Sebagai tindak balas kepada ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia mengenai situasi kemanusiaan di negara Rakhine, Aung San Suu Kyi seterusnya menyatakan bahawa kerajaan Myanmar akan berusaha melakukan yang terbaik dalam memastikan keamanan, keadilan dan keharmonian masyarakat Myanmar. Beliau seterusnya menambah bahawa perdagangan manusia tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun dan juga keganasan yang berkait rapat dengan isu Rakhine oleh kerana isu pengganas bertanggungjawab atas ketidakharmonian masyarakat. Beliau seterusnya menekankan perlunya menghentikan kegiatan dan propaganda pengganas yang memecah belah masyarakat dan bekerjasama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Selain tugas memantau dan melindungi lebih dari 8,000 kilometer sempadan dan garis pantai Vietnam, keutamaan terkini pengawal sempadan adalah memerangi penyeberangan sempadan haram untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tahun ini, tentera sempadan yang ditempatkan di seluruh negara telah menangkap lebih dari 17,000 kes yang masuk secara haram melalui laluan sempadan dan pintu masuk terbuka. Askar-askar lambang hijau ini sentiasa bersedia menjalankan tugas mereka di sempadan. Di wilayah sempadan Tainan Tenggara, pengawal sempadan bertugas sepanjang hari dan malam di setiap tempat tanpa mengira cuaca. Mereka harus sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga untuk mengelakkan masuk dan keluar secara haram serta penyeludupan. Sementara itu, di perkampungan di kawasan sempadan-sempadan utara wilayah Sonla, pengawal-pengawal sempadan juga bekerja seperti petugas maklumat untuk menyebarkan pengetahuan kepada setiap rumah dengan cara yang cepat dan mudah difahami. Menurut Lieutenant Colonel Daumin, maklumat akan sentiasa diberikan kepada masyarakat tempatan dan ini akan membantu dalam pencegahan COVID-19. Sambil terus menjaga tugas aktif di pos-pos sempadan, penjaga atau pengawal sempadan juga selalu mengingatkan orang-orang tentang risiko melarikan diri dari pusat-pusat kuarantin.
Stay awake to protect people's sleep merupakan moto pengawal-pengawal sempadan Vietnam. Tanpa mengira misi, mereka sentiasa bersedia menghadapi sebarang kesulitan. Dengan cara ini, keamanan di kawasan sempadan akan selalu terjamin dan terkawal. Tiga negara Vietnam, Laos dan Kemboja memiliki ladang getah seluas 1.6 juta hektar yang tertumpu di wilayah-wilayah pembangunan ketiga-tiga negara di mana Vietnam merupakan yang penenam getah terbesar dengan lebih dari 900,000 hektar. Khususnya setelah kerajaan Kemboja meminta pelaburan asing, pokok getah telah berkembang pesat sejak 10 tahun kebelakangan. Kemboja memiliki sekitar 410,000 hektar pokok getah yang tertumpu terutama di wilayah-wilayah segitiga pembangunan yang bersempadan dengan Vietnam dan Laos. Sebilangan besar kawasan getah di Kemboja ditanam pada tahun 2007 setelah pemerintah Kemboja melaksanakan dasar untuk menarik dan memperuntukkan tanah konsesi kepada pelabur terutama syarikat-syarikat asing. Sebelum tahun 2007, kawasan getah Kemboja hanya sekitar 50,000 hektar. Tetapi sekarang ianya telah berkembang menjadi 410,000 hektar berikutan dengan adanya pelaburan dari syarikat-syarikat asing terutama dari Vietnam. Vietnam adalah negara dengan pelaburan terbanyak dalam menanam pokok getah di Kemboja dengan lebih dari 120,000 hektar di mana lebih dari 70,000 hektar adalah milik syarikat anggota kumpulan getah Vietnam. Pokok getah menyumbang secara berkesan untuk pembangunan infrastruktur yang telah mewujudkan pekerjaan dan menyediakan sumber pendapatan yang stabil bagi lebih dari 1 juta pekerja. Menurut Leng Ritei, hingga kini kumpulan getah telah menerima konsesi tanah hampir 100,000 hektar dan telah beroperasi lebih dari 70,000 hektar. Keluaran yang dirancang untuk tahun ini adalah melebihi 80,000 tan. Ini adalah hasil positif yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi Kemboja. Pada tahun 2020, Kemboja telah mengusahakan sekitar 300,000 hektar getah dan dijangka akan dapat memperolehi sekitar 450,000 tan getah. Apabila pokok-pokok getah dapat berkembang secara mapan, memberi tumpuan kepada pemprosesan mendalam dan pengeluaran produk getah bernilai tinggi adalah perlu, terutama di kawasan segitiga pembangunan di Vietnam, Laos dan Kemboja.